Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, selamat pagi. Apa khabar anda semua? Members di Premier Saham Mastery Group. Pagi ni kita berlangsung secara live. Okey, sebenarnya saya tak plan pun untuk sesi live pada pagi ini. Okey, tetapi disebabkan saya tak ada apa kerja nak buat pagi ni. Okey, so saya run sesi Q&A session. Okey, dan siapa-siapalah yang free pada pagi ni tak ada buat apa-apa kerja ataupun tidak ada urusan untuk persediaan raya, bolehlah join sesi Facebook Live Q&A session pre-raya with Tuan Nizam Malik. Okey, dan kita sambunglah sesi semalam yang line tak berapa okey tu. Hopefully hari ni line okey sikit. Okey, dan kita dapat berkongsi-kongsi sikitlah ilmu pada pagi ni. Okey, sebab saya rasa bosan sikit, tak ada apa-apa urusan. Okey, dan hopefully saya dapat membantu anda lah. Okey, so sama juga macam semalam kita buat sesi Q&A di mana anda boleh bertanya soalan berkaitan dengan apakah isu yang anda hadapi ketika belajar saham dalam Premier Saham Mastery Group. Okey, dan juga apakah isu yang anda hadapi bila anda trade saham. Okey, so kita open semula. Okey, so seperti yang dalam post ini yang saya tunjukkan kepada anda semalam. Okey, so ada beberapa soalan lah yang menjadi isu di kalangan anda. So some of the questions saya dah jawab secara live semalam. Okey, dan hopefully hari ni saya dapat sambung lah. Okey, so sekiranya anda sedang menonton secara live, saya jemput anda untuk join. Okey, dan kalau ada sesiapa di kalangan anda yang ada kelapangan nak join direct bercakap dengan saya pun, saya nak invite anda. Okey, siapa yang tak bekerja, okey, yang ada kelapangan dan anda ada soalan berkaitan dengan masalah yang anda hadapi dalam aktiviti trade saham anda, okey, anda boleh tuliskan dekat ruangan komen dan juga saya nak bercakap secara langsung dengan anda. Okey, so siapa yang berminat nak bercakap dengan saya, anda boleh tulis nak. Okey, dan saya akan sharekan link anda, untuk anda join saya punya sesi Facebook live ni. Jadi kita boleh bercakap secara live, okey, dan kita boleh berbual-bual. Okey, so siapa yang ready untuk bersama dengan saya, anda boleh join lah. Okey, so kita ada K-Rai Yen. Okey, K-Rai Yen. Waalaikumsalam Tuan Ozi Adam. Salam Tuan, watch live sambil bekerja. Salha Kamis, Assalamualaikum Tuan. Alifia Dahlia, salam Tuan. Ozi Adam dan Saha Kamis are watching with you. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang baru saja join sesi live video ini. Anda boleh say hi dekat ruangan komen. Okay, saya nak sambung sesi live semalam Q&A session yang kita punya tergendala because of line internet yang tak berapa memuaskan. Okay, so saya nak anda yang ada masalah lagi dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda, join sesi live video ini dan kongsikan kepada saya apakah isu yang anda hadapi. Okey, supaya saya dapat boleh berikan pandangan, solusi kepada anda. Okey, dan kita lakukan sesi ini secara santai sahaja. Okey, ad hoc. Okey, dan hopefully siapa-siapa lah yang available pagi ni boleh join sesi live video ni. Okey, right. Hafizuddin Rashid, hi. Wan BJ is watching with you. Terima kasih. Pok Andok, salam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jom. Kita bagi masa sikit kepada rakan-rakan kita untuk join sesi live video ini. Kalau anda kenal siapa-siapa dalam grup ni, anda boleh tag mereka di ruangan komen. Okey, dan anda juga boleh tuliskan soalan-soalan anda di ruangan komen di bawah untuk saya jawab secara live. Okey, alright. So sebelum kita start sesi ni, kita borak-borak santai dulu. Okey, so hari ni hari Jumaat 22 Mei 2020. Hari ni merupakan hari yang kedua terakhir lah sebelum kita menyambut hari raya pada hari Ahad ini. Okay, so mungkin some of you sibuk nak beli baju raya, nak siapkan kuih raya, nak kemas-kemas rumah. Okay, so itulah suasana hari raya. Okay, pada tahun ini, okay, pastinya berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Kita duduk dalam tempoh PKP dan semua orang ya, sama ada selebriti ke, artis ke, politician ke, ataupun orang biasa seperti kita, semuanya akan beraya dalam keadaan duduk di rumah masing-masing. Okay, tapi kita ambil kesempatan ini untuk menikmati tempoh PKP ni. Macam sebab saya kata, kita akan merindui tempoh PKP bila akhirnya segala isu pandemik coronavirus ni selesai. Okay, dan pastinya kita akan
kita akan merinduilah tempoh-tempoh waktu ni. Okay, alright. So saya semalam saya selsema sikit, jadi saya tak berapa aktif untuk bercakap dengan anda. So hari ni saya dah recover sikit. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang mendoakan. Okay, jadi saya nak bercakap direct dengan anda untuk bantu selesaikan apakah isu ataupun masalah yang anda hadapi dalam saham, so that saya boleh bantu anda secara live. Okay, alright. Jom kita tengok dulu soalan-soalan yang anda tujukan kepada saya. So kita ada soalan daripada siapa ni? Kita ada soalan daripada Akil Mohtar. Okay, salam tuan. Quarter report syarikat ada menunjukkan signal aktif atau apa ya? Apa soalan ni? Soalan ni saya tak faham. Report quarter syarikat ada menunjukkan signal aktif atau apa ya? Soalan pun saya tak berapa jelas. Okay, saya nak anda rephrase balik soalan. Apa maksud signal aktif? Apa signal aktif? So dalam saham ni anda kena jelas dengan soalan anda, apa yang anda nak tanya. Okay, dan saya pick soalan anda ni secara random ya. Saya tak baca, saya just tengok ada soalan, saya akan ambil. Dan kalau saya tak faham, saya akan minta anda rephrase balik soalan. Okay, supaya saya dapat clear dan kita dapat jawab soalan tu direct to the point. Okay, so kalau ada soalan sila tuliskan di ruangan komen. Okay, dan saya akan cuba support anda sebaik mungkin saya. Okay, so ini adalah aktiviti ataupun perkara yang ingin saya lakukan untuk anda semua yang berada dalam Premier Saham Mastery Group, di mana saya nak beri continuous support kepada anda. Kita ada weekly Facebook Live, tetapi sebab weekly Facebook Live kita buat hari Ahad, pada hari Ahad ini kita menyambut hari raya, jadi kita tak ada sesi weekly Facebook Live. Jadi kita gantikan dengan sesi Q&A session macam ni. Okey, dan saya nak memfokuskan kepada anda yang masih lagi struggle dalam saham. Okey, anda belajar saham tapi anda masih struggle. So beritahu saya apa isu yang anda hadapi. Okey, tuliskan di ruangan komen. Dan kalau anda rasa nak bercakap direct dengan saya, tuliskan nak bercakap direct dengan saya, dan saya akan berikan anda link untuk anda akses ke Facebook Live saya, dan kita akan bercakap secara live. Okey, jadi saya menanti siapa yang sudi untuk join sesi live video saya ni bercakap secara direct. Saya akan invite anda untuk masuk, dan pastikan line internet anda okey, laju, dan kita boleh bercakap secara live. Okey, dan ini adalah sesi yang ad hoc, spontan, tidak ada preparation apa-apa daripada saya. Okey, semuanya apa yang saya nak buat adalah untuk membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia ni, buat kajian saham yang berprestasi tinggi. Okey, dan juga anda boleh berjaya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, boleh tak? Okey, right. So respon kepada saya. Okey, Muhammad Syarul Akmal, salam Tuan Nizam. Kita ada siapa lagi? Ismail Muhammad Said, salam Tuan Nizam. Kita ada Alifia Dahlia, salam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright. So cepat, siapa yang ada soalan, siapa yang ada masalah dalam saham, tuliskan apa isu anda. Okay, so sementara tu kita tengok dulu soalan-soalan yang anda dah post dekat posting sebelum ni. Okay, alright. So saya ambil contoh lah. Okay, Salha Kamis. Okay, kalau anda nampak dekat sini Salha Kamis. Okay, kita tengok agak jelas kat sini. So Salha Kamis, soalan dia, saya takut nak trade sebab portfolio masih merah and last 50%. Ni beli masa tak ada ilmu. Bila dah join PSM ada keyakinan sikit tapi masih takut. Plan lepas raya insya-Allah. Okay, alright. So puan Salha Kamis, perasaan takut sebab portfolio masih merah dan loss 50%. Okay, sebelum anda masuk PSM, saya percaya juga ramai juga yang join PSM sebelum ni anda pernah cuba untuk terlibat dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, dan anda pernah rasa takut. Anda rasa takut sekarang sebab anda pernah rugi sehingga 50%, dan mungkin counter saham yang anda beli tu masih lagi dalam portfolio saham anda. Okay, so apakah nasihat saya kepada Puan Salha Kamis dan kepada anda semua yang berada di dalam Premier Saham Group tapi struggle because of ada kenangan lampau. Ada kenangan lampau. Okay, so saranan saya adalah bertenang. Yang pertama adalah bertenang. Okey, dan anda kena bersyukur sebenarnya sebab anda berada dalam komuniti Premier Saham Mastery, di mana anda dapat akses kepada ilmu kajian saham yang berprestasi tinggi, di mana apa yang saya ajarkan dalam Premier Saham Mastery adalah ilmu yang saya belajar daripada mentor saham saya, iaitu Zam Saham, dan saya praktikkan untuk dapat
result saya, dan saya dah train ramai orang, beribu orang saya train daripada newbie sampai boleh jana wang dalam saham di Bursa Malaysia. Jadi anda berada di tempat yang betul untuk anda improve atau betulkan kesilapan yang telah anda lakukan dalam trade saham sebelumnya. Okey, saya ada ramai je student saya sebelum ni yang dah trade saham rugi, tak tahu apa yang dia buat, dan akhirnya lepas dia nampak apa yang dia perlu lakukan, maka berubah, okay, turning point dalam aktiviti trade saham mereka daripada rugi kepada profit, kepada consistent profit. Okay, so mungkin Puan Salha Khamis dan anda yang masih lagi ada pengalaman ngeri dalam saham, rugi besar dalam saham, okay, pada pandangan saya it's time to move on to the next level. Okay, benda yang dah lepas jangan dikenang terlalu lama. Okay, sebab saya juga pernah berada dalam situasi seperti Puan, di mana saya terperangkap dalam counter-counter yang downtrend. Okey, masa tu saya overconfident, kemudian saya mengalami kerugian demi kerugian dan saya rasa stres, dan kadang-kadang saya tunggu dalam sesuatu counter tu terlalu lama, dan saya melihat kawan-kawan saya, kawan-kawan trader saham saya yang making profit dalam saham, dan saya kata pandangan dia apa dia, dan dia kata pada saya, daripada kau tunggu saham tu sampai jadi tukun, lebih baik kau jual, ambil mana-mana modal yang ada dan start fresh, sebab ada banyak je counter saham yang sedang bergerak naik pada waktu kau tengah bersedih. So itu kawan trader saham saya yang belajar saham bersama dengan saya, yang ada yang student saya yang train, so berikan nasihat yang sama kepada saya masa saya down. This is 2014 2015 yang lepas, okay, 2014 2015 yang lepas. Okay, jadi dia mengajar saya. Sebab tu saham ni dia soal pengalaman, kita membina pengalaman bila kita trade saham ni. Okay, dan kalau kita duduk dalam satu counter terlalu lama, okay, sampai dalam unrealized loss yang terlalu besar, kita tidak boleh nak move forward, kita tak boleh nak go to the next step. Jadi apa kata clear position dan anggap dia sebagai satu yuran anda bayar dalam pasaran saham ni untuk anda belajar, okay, daripada kesilapan tersebut, rather than anda duduk tersekam dalam hati, rasa tak puas hati, rasa sedih, melayan perasaan dan emosi. Lebih baik anda clear position, settlekan, kosongkan portfolio anda dan kumpulkan balik modal apa yang ada. So sikit memang sikit, kalau anda perlu top up daripada mana-mana, anda top up. Okay, dan anda ready start new game yang lebih baik lagi. Dan macam biasa, saranan saya bagi anda yang baru nak bermula ataupun nak restart balik semula, mulakan dengan modal yang kecil, bina keyakinan sikit-sikit dan lakukannya dengan betul, okay, supaya anda boleh bina keyakinan tersebut. Okay, so that's the way macam mana kita nak lakukan aktiviti pelaburan dan trade saham ini. Okay, alright, so jom kita teruskan dengan soalan-soalan anda. Okay, okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan ni adalah daripada siapa ni? Okay, Tuan Naim. Tuan Naim, selalu apa akan jadi pada market pada sebelum dan selepas perayaan? Okay, Tuan Naim, soalan ni adalah soalan yang dia tidak ada jawapan yang tepat. Okay, sebab anything can happen in the stock market. Okay, dia bukan sebelum raya, selepas raya berlaku sesuatu, tiba-tiba pasaran saham naik sebelum raya, ataupun selepas raya tiba-tiba pasaran saham naik. Sebenarnya tidak. Okay, dia sebenarnya pasaran saham ni nak naik bila-bila masa dia nak naik. Okay, dia nak jatuh bila-bila masa dia nak jatuh. So saranan saya adalah stop thinking untuk outlook ataupun menjangkakan apa yang terjadi bergantung kepada perkara-perkara yang lepas. Okay, dia akan membuatkan kita, kalau ramalan kita tepat, kita akan gembira. Sekiranya ramalan kita salah, meleset, kita akan sedih, kita akan beremosi. So saranan saya, stop meramal pergerakan saham ni based on situasi yang berlaku. Lebih baik kita kaji saham, kita tengok counter saham tu ada signal ataupun tidak, dan kita bertindak mengikut kajian saham kita. Itu lebih mudah daripada kita rasa-rasa, jangka-jangka, agak-agak. Okay, dan dia sebenarnya memeningkan kepala sebenarnya kalau kita buat macam tu. So saya sendiri sebagai seorang pelabur dan trader saham retail di Bursa Malaysia, saya selepas saya belajar saham dengan Zam Saham, saya tak pernah pun risaukan apa yang berlaku di luar sana. Okay, yang saya fokuskan adalah kajian saham saya. Okay, lebih baik saya fokus. Okay, dan insya-Allah dengan fokus tersebut saya dapat buat keputusan yang tepat, berpandukan pada kajian saham yang terbukti berkesan. Okay, so kalau anda tanya saya apa yang terjadi, jawapan saya tak tahu. Saya memang tak tahu. Okay, apa yang jadi sebelum. Biasanya saya tidak mengkaji dan tidak fokus kepada perkara tersebut. Okay, kalau kita nak borak kosong, boleh borak kosong sebelum ni jadi apa, tapi it doesn't mean anything for the next trade.
Okey, lebih baik kita fokus kepada kajian saham kita. Okey, alright. So itu jawapan saya. Okey, jawapan saya mungkin agak terus terang. Okey, saya bukan untuk please anyone. Saya nak beritahu anda the way macam mana saya melihat pasaran saham. Okey, dan inilah mindset yang membentuk saya. Okey, dan apa yang saya cakap ni sebenarnya akan membantu anda juga kalau anda follow. Dia akan membantu anda untuk lebih tenang dalam saham ni. Okey, ramai orang dia trade saham dalam keadaan beremosi, sebabnya adalah dia terlalu banyak fikirkan benda-benda yang satu tak berkaitan, yang kedua adalah sesuatu yang dia tidak boleh kawal. Okey, jadi kalau anda cuba fikir satu benda yang anda tidak boleh kawal, lama-lama anda stres. Makin stres dan anda akan struggle dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Okey. Alright, so itu jawapan saya, dan jom kita teruskan lagi dengan soalan-soalan seterusnya. Kalau ada soalan. Okey, alright. Siapa yang nak live bersama dengan saya, kalau line internet anda okey, saya nak invite anda. Saya akan berikan satu link untuk anda akses ke sesi live video saya. Saya dah bersedia dengan earphone saya. So saya nak bercakap dengan anda dan anda boleh tanya saya soalan untuk saya jawab. Okey. Alright. Kita ada Umi Eshal is watching. Muhasyar Sharif, salam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alright. Hafizuddin Rashid. Okay, alright. So daripada Tuan Hafizuddin Rashid, Tuan, masa nak cari uptrend kena pastikan 2 candle atas line MA kan, bukan 2 candle. Harga close tu berjaya tutup di atas kedua-dua line moving average. Bukan 2 candle. Candle satu je, mana-mana candle dia boleh naik ke atas kedua-dua moving average. Kan line moving average ada 2, moving average 12, okay, dengan 26 dekat carta daily, ataupun moving average 7 dan 26 di time frame weekly ataupun monthly. So bila kita nampak persilangan moving average, candle naik ke atas kedua-dua moving average tersebut, itu adalah buy signal moving average. Okay, so kita nak tengok macam tu. Okay, alright. Nadia Zarul is watching. Muhammad Aminur Rahman is watching. Muhammad Zakwan Abu Bakar is watching. Mat Razmi Hassan is watching. Salha Kamis, terima kasih banyak-banyak tuan atas nasihat yang sangat berguna. Move on. Yes, berapa lama lagi kita nak duduk dalam satu kaunter saham terlalu lama, okey, menyebabkan kita tidak boleh bergerak, kita tidak boleh lakukan apa-apa. So kan rugi masa kat situ. So jangan kita rugikan masa kita, okey. Right, so apa kata bila puan start balik semula, mungkin puan dapat buat trade yang baik dan insyaAllah puan berupaya untuk buat profit. Okay. Alright, Muhammad Aminur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nizam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada anda yang baru saja join sesi live video ini. Anda sedang menonton saya secara live. Sekarang lebih kurang pukul 11.28 minit pagi. Okay, dan ini adalah sesi ad hoc. Saya tak ada buat announcement yang saya akan live pagi ni. Tapi saya kat rumah tak ada buat apa-apa, bosan sangat. Sebelum saya plan untuk my new business, saya just nak share dengan anda, saya tengah plan untuk new business lepas raya ni. Saya nak open satu business model di mana saya nak buatlah projek baru untuk lepas raya nanti. Okay, so bagi anda yang tanya saya adakah saya full time trader, saya bukan full time trader. Saya adalah trader saham yang aktif, dan saya trade saham bila ada peluang. Ada peluang saya trade, tak ada peluang saya relax. Okay, dan selain daripada tu, apa yang saya buat, saya business. Okay, saya business, saya buat projek. Okay, dan projek terbaru saya ni adalah produk fizikal. Okay, saya nak cuba buat online marketing. Okay, dan saya kalau berjaya, saya nak build team untuk run this project. Okay, ni just nak share dengan anda je lah. Sebab saya percaya kepada multiple sources of income. Kita boleh buat duit dalam pasaran saham, kita boleh buat duit dalam business, kita boleh kembangkan pendapatan kita. Okay, dan semua knowledge yang saya belajar daripada mentor-mentor saya adalah ilmu yang saya nak gunakan. For sure saya belajar marketing, saya belajar internet business, digital marketing, semuanya adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Saya rugi kalau saya tak implement ilmu tersebut. Okay, so sementara nak tunggu saya pukul 12 nanti kot, saya nak buat sedikit perancangan untuk projek baru saya, dan saya live dengan anda buat sharing. Okay, bagi value added kepada anda, support anda. Okay, berikan semangat kepada anda untuk teruskan. Okay, jadi itu adalah perkara-perkara yang saya buat. Okey, dan saya nak anda faham, saham ni kita kena trade saham dengan tenang. Okey, dan jangan sedih-sedih sangat, jangan stres-stres sangat dalam saham ni. Okey, harga saham turun dan naik adalah perkara biasa. After all, kita usaha sedaya upaya kita untuk
make sure kita boleh lakukannya dengan tenang, okay, dan ada rezeki insyaAllah tak ke mana. Okay, alright. Juyana Henry, ya, saya baru nampak live tuan, terima kasih. Okay, Hafizuddin Rashid, baik, terima kasih. Alifia Dahlia, hari ni logistik semalam glove maker ke Marine Oil and Gas, mungkin ke buyer interested to counter tersebut dan tinggalkan counter yang ada good technical analysis dan jadi agak slow. Alifia Dahlia, mungkin kita tak tahu, okey. Tetapi jangan risaukan pasal benda tu semua. Just beli saham ikut signal, okey, dan anda berpeluang untuk buat profit. Kalau saham tu tak naik dan dia kena CLP, anda cut loss, go to the next trade, okey. So ini adalah satu sistem yang anda akan buat dalam apa sahaja situasi pasaran saham, okey. Persoalannya adakah anda ready untuk follow the system, okey. Alright. Hasmizan Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak project tuan. Nak project, nanti kita bincang-bincang. Saya cuba start dulu the project. Kalau jadi insya-Allah saya akan share lah dengan anda yang berminat. Okey. Sebab project jana wang ni ada banyak, bukan buat duit dalam saham je. Ada banyak benda cara untuk jana wang, ada banyak lagi. Okey. So Terry Yi, salam Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, so kita tengok sikit soalan daripada anda. Alright, siapa yang nak live bersama dengan saya, bercakap direct dengan saya, mungkin kita ada masa dalam 10-15 minit untuk bercakap. So anda boleh komen nak join saya punya sesi live ni. Okey, pastikan line internet anda laju. Okey, kalau boleh 20 Mbps ke atas. Okey, dan saya nak jemput anda untuk join sesi live saya. Okey. Alright, ni soalan daripada Bayi Ai. Okey. Tuan, kalau MACD dah cross tapi harga tak touch CLP lagi, nak tunggu ke nak jual tuan? Sebab MACD dah tunjuk super buy signal. MACD dah cross ke super buy signal ni? Okay, soalan dia ni. Okay, alright. So saya ambil yang depan. Okay, kalau MACD dah cross tapi harga tak touch CLP lagi, kita nak tunggu ke nak jual? Jawapan dia adalah, sekiranya kita baru sahaja beli saham tersebut, dia belum ada pergerakan lagi, okey, dan berlaku dead cross, maksudnya harga saham tu tak pernah naik lagi. Kita beli je, dia terus jadi dead cross dan harga saham tu sedang menurun. Okey, dan basically kita akan ikut CLP. Okey, kita akan tunggu CLP dan kita akan jual. Sebab kita dah ada kiraan CL percentage kita. Asalkan di bawah negatif 10% dan okey. Alright, tetapi masa bila kita follow that cross pula adalah apabila harga saham tu dia dah naik, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, dah berapa correction kita beli dah betul kat bawah dan harga saham tu start naik tinggi. So bila naik tinggi tu, kita akan ikut that cross pula. Kalau that cross berlaku, kita kena stop. Okay, kalau kita tak ikut that cross, kita nak tunggu CLP, kita dah kehilangan keuntungan yang banyak dekat situ. Kita dah reducekan keuntungan kita. So jawapan saya adalah depends kepada situasi. Kalau anda baru beli, dia kena that cross, belum naik lagi, belum apa-apa lagi, dia dah that cross, dan ikut CLP dulu. Okey, sebab kita dah kira dah CLP tersebut. Dia mungkin that cross kejap, lepas tu dia jadi uptrend balik semula, dia jadi buy signal balik semula, super buy signal balik semula. Things can happen like that. Okey, tetapi kalau dia dah naik jauh tinggi, dia dah uptrend, naik cantik, lepas tu jadi that cross, biasanya akan terhenti trend. So kita jual bila nampak that cross. Okay, so tengok keadaan tu kat mana dan boleh post chart dan kita bincang sama-sama. Okay, alright, boleh tak? Okay, tu jawapan saya. Okay, alright. So saya ada seorang ni nak join ni. Siapa yang nak join saya ni? Okay, Pak Yok nak join. Okay, so saya nak invite Pak Yok untuk join saya punya sesi live ni. Okay, Pak Yok Okay, so Pak Yok, saya ada kongsikan satu link di komen Pak Yok. Okay, sila klik pada link tersebut. Okay, dan cuba join sesi streaming saya ni. Okay, dan kita akan, kalau line kita okay, Tuan Pak Yok ni, Pak Yok boleh access ke live saya dan kita akan bercakap secara live. Okay, boleh tak saya menanti Pak Yok untuk join streaming saya? Okay, klik link yang saya reply, okay, dekat Pak Yok tu. Kat Pak Yok saya ada letak satu link. Klik dekat situ. Pak Yok je yang klik, yang lain jangan klik. Okay, right. Okay, Bayi Ai, sell signal Tuan, sorry. Okay, faham Tuan, terima kasih. Okay, sama-sama Bayi Ai. Okay, alright. So boleh tak Pak Yok join sesi live streaming saya ni?
Okey, Pak Yop klik pada link dan cuba akses, boleh open anda punya kamera dan juga mic dan kita akan bercakap secara live. Okey. So saya menanti Pak Yop untuk join streaming saya. Okey. Kalau ada kita macam borak-borak ni seronok sikit. So boleh bersoal jawab. Okey, so don't worry, saya akan support anda. Okey, saya akan jawab soalan-soalan anda dan hopefully kita dapat belajar sesuatu lah dalam sesi ni. Okey, alright. So okey. Boleh ke? Boleh. Kita tunggu Pak Yop. Okey, sementara nak tunggu Pak Yop masuk, boleh anda tuliskan komen di ruangan komen, tulis apa-apa soalan. Okey, Saiful Daniel, line tak berapa clear. Okey, siapa yang line clear yang nak bercakap dengan saya? Okey. Siapa yang pakai Unify ke apa ke dan boleh join. Okey, right. Sesi ni sesi 101 dengan saya ni. Biasanya saya charge untuk sesi ni, tapi untuk anda ni sempena nak raya ni, pre-raya ni, saya open lah session. Okey, tapi saya perlukan orang yang bersedia lah untuk sesi ni. Okey. Alright, adakah line kita okey? Ada line kita okey? Kalau okey sila komen okey. Line, nampak line tak berapa clear ya. Line kita okey? Line kita okey? Kalau okey sila komen okey. Line okey, line kita okey tak? Okey, adakah anda masih bersama dengan saya? Okey, kita jawab dulu soalan. Okey, tuan, kalau nak beli counter dividend perlu buat technical analysis juga ke? Yes. Siapa ni? Soalan daripada siapa? Daripada Ihsan Ismail. Okey. So kalau nak beli counter dividend perlu buat technical analysis juga ke tak? Jawapannya perlu, tapi fokus kita lebih kepada fundamental analysis. Okey, lebih kepada fundamental analysis. Okey, dan technical analysis ni membantu kita untuk tengok situasi saham tu dekat mana lah. Dan kalau boleh untuk saham-saham dividen, sebab kita nak beli saham tu pada harga dia rendah, kita nak beli ketika harga berada dekat lower Bollinger Band. Okey, dia terbalik sikit. Okey, kalau uptrend kita nak berada dekat upper Bollinger Band. Tetapi kalau counter dividend kita nak beli masa dekat lower Bollinger Band. Okey, dekat lower Bollinger Band. Okey, line sangkut-sangkut. Okey, saya tengok line internet saya okey je. So far okey ke? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Okey, saya menanti Pak Yop. Pak Yop masih belum masuk lagi, Pak Yop. Okey, siapa yang nak join sesi live video saya, bercakap direct dengan saya, boleh klik pada link yang saya sharekan dengan anda. Okey, Muasyar Sharif kata jelas. Okey, mana Pak Yop ni? Pak Yop ada ke tak? Tolong respon pada saya. Kalau tak boleh join, beritahu saya. Okey, Nadia Zarul, lower BB tapi 3 indikator lagi masih kekal sama guna untuk trade bukan dividen ke? Untuk trade, kita ikutlah cara yang kita belajar. Kita belajar dekat dalam technical analysis punya modul. Okey, untuk dividen saya cakap beli masa dekat lower Bollinger Band. Okey, dan yang lain-lain tu tak payah tengok sangat lah. Okey, sebab kita nak beli dia masa dekat bawah. Okey, so Nadia Zarul Nadia Zarul, pastikan anda jelas nak trade saham ke nak beli saham untuk dividen. Kena jelas. Kalau untuk dividen, tengok beli kalau boleh dekat lower Bollinger Band. Okey, kalau untuk trade saham, untuk trade okey, kita ikut technical analysis punya signal yang kita belajar lah. 4 indicator trend mesti buy signal. Okey. Okey, alright. So apa lagi ni soalan? Jadi siapa ni? Ihsan Ismail. Jadi lain kali kalau kita nak tambah unit counter dividend yang kita dah pernah beli dulu, kena pastikan sekali lagi dia berada di lower BB. Yes, itu adalah
tips lah macam mana kita nak dapatkan harga pada harga yang murah, beli masa dekat lower Bollinger Band. Dia masa downtrend pun tak apa kita beli, sebab saham dividen bukan kita sibuk pasal dia punya capital gain. Kita fokus nak beli saham ni pada harga dia murah. So masa sentimen negatif, masa harga saham jatuh, kita nak beli, collect macam tu lah. Okay, boleh alright. Abi KMKN, gambar sangkut-sangkut tapi suara jelas. Tak apa, yang penting suara jelas. Muka tak berapa jelas tak apa, sebab saya pun tak adalah bersolek mana pun. Okay, alright. So tak apa, yang penting dengar suara saya dengan jelas. Okay, alright. Pak Yop masih lagi tidak join sesi stream saya ni. Saya masih belum dapat notification yang Pak Yop join sesi live video saya. So yang lain, siapa yang ada dalam sesi live video ni, kalau anda berminat nak join sesi live saya ni, saya nak invite anda bercakap direct dengan saya dalam sesi live video ni. Kita akan ada 2 kamera. Okay, anda boleh bercakap dengan saya. So kalau anda ready, sila komen nak di ruangan komen di bawah. Okay, dan kita akan bercakap secara live. Okay, okay. Ke tak ada ni, tak ada yang cakap dengan saya. Kalau tak ada tak apa. Ni bukan selalu saya buat macam ni, sebab ada masa je ni. Sebab ada masa. Okay, alright. So saya menantikan anda, siapa yang ready untuk, atau tanya soalan pun boleh. Okay, dan saya akan jawab secara live bersama dengan anda. Okay, apa lagi masalah? So saya tengok macam tak ada banyak masalah je, semua macam okey je. So saya just nak share dengan anda yang saham ni, jangan risau-risaukan dia. Okay, ada peluang banyak dalam saham. Okay, dan kalau saham anda belum naik tu, sabar. Okay, selagi belum kena CLP, relax. Okay, tunggu dia naik. Okay, so fokus kepada trading plan. Okay, alright. Ini daripada Joyana Henry. Tuan boleh explain sikit tentang IPO. So IPO ni nama panjang dia adalah Initial Public Offering. Okay, bermaksud counter-counter saham, syarikat-syarikat berhad yang nak masuk dalam Bursa Malaysia. Dia baru nak masuk dalam Bursa Malaysia, baru listing. So kita boleh beli saham tersebut sebelum dia listing. So katakan dia listing pada harga 30 sen, dan mungkin bila dia masuk nanti harga saham dia terus shoot up, mungkin jadi 40 sen, 50 sen. So kita ada keuntungan bila dia listing. Okay, so kita sebut dia IPO lah. Okay, so IPO ni ada cara nak apply dia, bukan beli saham tu mengikut akaun CDS kita. Kita kena apply dekat MITI ataupun kena apply dekat Maybank to you. Okay, dan bukan selalu mudahnya kita dapat lah. Okay, sebab kita kena apply. Jadi saya jarang ataupun tak pernah kot beli IPO. Okay, saya memfokuskan kepada counter-counter saham yang dah ada dalam Bursa Malaysia sahaja. So basically saya tidak berapa pakar tentang IPO, dan secara ringkasnya IPO adalah kita beli saham yang baru nak masuk dalam Bursa Malaysia. Okay, dan kenapa saya tak suka beli saham IPO? Yang pertama sebab bukan mudah untuk kita dapat, kita kena apply. Okay, bergantunglah nasib dapat ke tak dapat. Okay, macam nasib pula kan. Yang kedua adalah IPO ni dia tak semestinya naik dalam masa first day listing, dia boleh jatuh juga. Kalau jatuh memang rugi juga. So kita tak tahu apa-apa, kita tak tahu kenapa dia naik, kenapa dia jatuh. Kadang-kadang fundamental bagus pun jatuh juga. So kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita dah beli dah, dapat dah saham tersebut. Okay, so kita akan terpaksa lah nak beli, nak jual ke apa ke, terpaksa. So inilah dua sebab saya rasa tak berapa suka IPO. Dan yang ketiga kenapa saya tak berapa suka IPO adalah because of tak boleh nak buat kajian fundamental dan technical analysis dengan pastilah. Sebab report semua tu adalah benda yang past, okay, bukan yang current. Okay, dan technical analysis for sure tak ada chart technical analysis, dia tak ada history chart. Okay, so memang tak boleh nak buat kajian technical analysis. So kalau kita beli saham ni untuk capital gain dan kita tak boleh nak buat technical analysis, memang kelakar lah jawapannya. So macam mana kita nak buat kajian kan, macam mana kita nak bertindak. So that's why saya jarang fokus kepada IPO. Saya fokus kepada strategi sama ada dividend ataupun capital gain sahaja. Okay, alright, boleh tak semua ni? Okay tak? Macam kurang respon lah, tak ada like, tak ada komen. So
mungkin semua okey kot. Saya buat sesi live video ni khas untuk support anda yang ada masalah. Tapi kalau rasa tak ada apa-apa masalah dan okey, dan hopefully anda semua boleh trade saham dengan baik lah. Okay, dan boleh buat kajian saham dengan betul. Okay, dan hopefully boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham lah basically. Okay, alright. Boleh tak? Okay, boleh. Okay tuan, terima kasih dengan penjelasannya. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda semua yang join secara live, sesi live video ini. Okay, dan saya harap jawapan-jawapan saya ni membantu anda. Okay, dan mungkin line kita tak berapa okay, dan hopefully macam nak cakap platform teknologi. Okay, line internet saya laju kat sini, tapi mungkin StreamYard yang saya pakai ni tak berapa kemas sikit. Tapi tak apa, insyaAllah ada kelapangan yang akan datang, kita akan cuba live lagi dengan baik lagi. Okay, kita akan improve sistem. Okay, alright. Hafizuddin Rashid. Okay, jom saya nak jawab soalan. Okay, Hafizuddin Rashid, tuan, saya buat FA untuk counter Maxis. Report baru-baru ni dia bagi dividen rendah sikit sebanyak 4 sen daripada 5 sen. Ada kemungkinan dia turun lagi pada kuartal akan datang. Okay, so soalan yang bagus daripada tuan Hafizuddin. Yes, betul, sebelum ni Maxis dia bagi 5 sen 4 kali setahun. So Maxis dah drop the dividend, dia bagi 4 sen saja. So petanda apa tu? So petanda syarikat Maxis dia dah kurangkan dividen. So adakah dia akan kemungkinan dia turun lagi? Ada kemungkinan tersebut. Sebab kalau company buat duit dan tak ada masalah dari segi perniagaan, buat apa dia turunkan dividen? Sepatutnya dia maintain je lah. So itu petandanya yang ada masalah ataupun isu. Okay, tetapi bukanlah dia tak bagi dividen, dia bagi dividen tapi kurang sikit berbanding tahun-tahun yang lepas. Dan kalau kita tengok dengan tempoh masa yang lebih panjang, dulu Maxis bagi dividen sebanyak 8 sen. Okay, 4 kali setahun 8 sen. Lepas tu dia turun jadi 5 sen. Dan sekarang turun jadi 4 sen. So semakin dropping sebenarnya secara sedikit demi sedikit. So apa yang kita nak sebenarnya dalam counter dividen adalah kita nak cari counter yang dia bagi dividen yang banyak dan kerap dalam setahun, dan kalau boleh dividen tu bertambah. Kalau dia berkurang, maksudnya ada something lah, ada something dari segi fundamental. Kita tak tahu, tetapi kita melihat kepada numbers. So kita nak elakkan daripada masuk dalam counter-counter yang dia punya dividen menurun. Kita nak tengok counter yang dividen dia menaik. Okay, so sebab tu saya kata bila saya ajar dalam Newbie Saham Mastery atau Newbie Saham Mastery online, saya tak suruh beli saham Maxis. Saya beritahu macam mana cara nak baca data dividen tersebut. Okay, apa strategi, apa formula yang kita nak pakai, dan kemudian kita fikir, okay, adakah kita nak beli saham tersebut based on harga dia, okay, peluang dan potensi dia. Sebab tu kaji saham dan fikir bertindak mengikut kajian saham. Okay, alright, so that's jawapan saya lah. Okay, alright. Juliana Henry, masalah saya sabar tunggu RHB account untuk siap. Okay, so sabar ya. Okay, alright. Ni siapa ni? Muhammad Ridwan, tengah fikir apa masalahnya. Haha, okay. So hopefully anda tidak adalah masalah-masalah yang teruk sangat. Okay, masalah-masalah yang simple hopefully bolehlah diatasi. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa lagi daripada anda untuk sesi live kali ni, saya nak ucapkan terima kasih kerana anda menonton secara live. Okay, tak ramai pun tak apa, sebab saya memang buat ni secara ad hoc. Mungkin ada yang sibuk bekerja, sibuk tengah ayam ketupat, anyam ketupat, ada yang tengah sibuk bekerja mungkin, okay, ataupun ada sibuk tengah kira duit raya. So tak apa, siapa yang tak sempat nak join, saya akan simpanlah video ni untuk anda tonton semula. Okay, dan saya cuba juga kalau internet okay, saya akan upload ke YouTube. Okay, alright. Siapa ni? Juliana Henry, tuan, untuk dividen boleh bagi 3 counter yang terbaik untuk saya kaji ke? Jawapannya tak boleh. Saya baru nak habis ni, baru soalan masuk tak boleh. Style saya tak bagikan counter. Okay, anda kena kaji sendiri. Kita dah belajar dah cara buat counter screening, cara kita kaji saham. So tugas anda adalah untuk kaji saham. Jangan tanya saya nak beli counter apa, nak kaji counter apa, kan dah belajar. So bila dah belajar, carilah dan fikir sama ada kajian saham anda tu menunjukkan syarikat tu bagus ke tak dari segi fundamental dia dan dari segi dividen dia. Kalau tak pasti, postkan kajian saham anda. Anda dah kaji macam ni dan betul ke tak apa yang anda kaji, dan saya boleh betulkan apa yang salah
Okay, kita boleh bincang sama-sama. Okay, so this not the way macam mana saya bagi counter, kaji. Saya tak nak macam tu. Okay, anda kaji je. Apa je counter anda dah boleh kaji dah. 1000 counter dalam Bursa Malaysia semua anda boleh kaji. Kajilah. Okay, counter screening pun, teknik pun saya dah bagi. Okay, so kena rajinkan diri untuk kaji saham. Okay, alright. Muhammad Ihsan. Salam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita dah jumpa buy signal, macam mana nak tahu counter tu akan sideways ke uptrend? Jawapannya kita tak tahu. Kita tak akan tahu benda yang akan berlaku selepas tu. So kita akan monitor. So lepas kita beli dan dia jadi uptrend, okay, kita tahu counter tu going uptrend. Alhamdulillah, berjaya. Okay, kita tak tahu lepas tu jadi sideways, dia jadi sideways, kita tengok oh jadi sideways rupanya. Okay, ataupun dia jatuh. Dia jatuh kena CLP, baru kita tahu. Dah kena baru kita tahu. So kita tidak akan tahu apa yang berlaku masa hadapan. So jangan risaukan tentang masa hadapan, risaukan tentang signal yang kita trade. Okay, kita kaji, okay, dan bertindak ikut kajian tersebut dan bersedia atas segala kemungkinan. Okay, so keadaan ni maksudnya adalah seperti kita usaha, kita ikhtiar, kita cuba sedaya mungkin, dan selepas kita trade tu, kita monitor, dalam masa yang sama kita bertawakal. Itu konsep dia. Kita dah cuba kan sedaya upaya, kita dah kaji sungguh-sungguh, kita dah tengok signal, kita dah cuba buat entry yang betul. Kita for sure kita mengharapkan harga saham tu naik based on kajian saham kita, ada peluang, potensi. Dan kalau dia naik, alhamdulillah, syukur. Okay, kalau dia jatuh, kita clear position. Dan kita go to the next trade. Okay, so kalaulah kita beli saham tu dengan cara yang betul, lepas tu harga saham naik, bukan sebab kita terror sangat, bukan sebab kita pandai sangat, cumanya sebab kita beli dengan betul. Okay, dan alhamdulillah counter yang kita beli tu naik. Okay, dan bila counter yang kita beli saham tu, kita dah buat kajian saham, kita beli harga saham tu jatuh kena CLP, bukan maksud kita bodoh, bukan maksudnya kita tak pandai, bukan maksudnya kita tak terror. Okay, it's just that harga saham boleh naik dan turun bergantung kepada prestasi counter saham tersebut. Okay, kerja kita ikhtiar, cuba sedaya upaya kita. Okay, dan semoga ada rezeki daripada apa segala usaha yang kita buat. Okay, so kita tak tahu tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Okay, fahamkan betul-betul apa yang saya sebut ni. Okay, alright. Soalan daripada Nur Hayati binti Ishak Hayati. Okay, boleh tuan jelaskan tentang EP? Masih samar. Lepas tu kenapa SP tu rendah dari EP? Tengah tunggu RHB trade smart siap sepenuhnya, tak pernah buat TA lagi. Okay, Puan Nur Hayati, EP ni adalah entry price. Okay, nak kena lukis sikit. Okay, entry price. Okay, so kita nak beli saham. Okay, ni kita punya whiteboard ni. Okay, kita nak beli saham. Okay, kita kena based on technical analysis punya knowledge. Okay, EP adalah kita nak beli ketika harga saham berada dalam ruangan upper Bollinger Band. Ni ruangan upper BB. Ni ruangan upper BB. Okay, ini adalah ruangan buy kita. So kita nak beli dalam ruangan buy. Jadi bila harga saham tu berada di permulaan uptrend, semua indikator trend kita adalah buy signal, moving average buy signal, Bollinger Band buy signal, MACD buy signal, super buy signal, DMI buy signal, maka kita boleh beli kat sini. Tapi kalau kita terlepas, contoh harga saham dah shoot up, tak apa, tunggu dia melakukan correction masuk dalam ruangan upper Bollinger Band. So bila dia masuk balik dalam ruangan upper Bollinger Band, ketika semua indikator trend kita masih lagi buy signal, MACD super buy signal, kita boleh set satu harga untuk entry price kita. So dapatkan entry price mana-mana hargalah dekat dalam ruangan upper Bollinger Band ni, dan kemudian kita set SP. SP adalah support price. Okay, SP mestilah berada dekat bawah sebab kita nak cari CLP. Okay, CLP adalah setengah sen di bawah SP. So CLP kita berada dekat dalam ruangan lower Bollinger Band, lower BB ni. Okay, sebabnya adalah harga saham sepatutnya dia bergerak naik mengikut uptrend, dia naik terkeluar Bollinger Band. Tapi sekiranya dia turun, okay, dan dia langgar middle band ni, maksudnya harga saham tu nak jadi downtrend. So sebelum dia going downtrend, kita nak cut dia sebelum dia jatuh menjunam. So that's why kita letak CLP, SP di bawah EP, dan CLP juga di bawah SP ni, dia berada dekat dalam ruangan lower Bollinger Band supaya kita boleh clear position tersebut. That's the idea tentang CLP SP ni. Ni sistem macam mana kita buat trading plan. Okay, so kalau SP ke atas EP, nak buat apa? SP tu kan support ni maksudnya satu sokongan. Kalau dia tak boleh jatuh daripada tu. So saham ni dia mesti ada support kat bawah dia. Okay, so support tu SP kat bawah, bukannya di atas. Okay, alright. So tak apa Puan Nur Hayati, make sure dapatkan RHB Trade Smart dan cuba buat kajian saham.
Okey, dan cuba untuk buat kajian saham mengikut apa yang kita belajar dalam Premier Saham Mastery ni. Okey, alright. Okey, alright. Senang bila ada platform boleh buat kajian saham sambil-sambil belajar tu boleh terus buat. Okey. Boleh tak? Faham tak ni? Faham Okey, alright. Juliana Henry, boleh tuan. Okey, terima kasih kerana respon kepada saya. Harapnya bermanfaatlah apa yang saya kongsikan. Okey, dan memberi sedikit penjelasan kepada anda semua tentang apa tu kajian saham. Okey. Alright, Nur Hayati binti Ishak Hayati. Oh, baru faham. Thank you tuan. Okey, alright. Terima kasih. Okey. Alright. So, Muhammad Ridwan faham tuan. Okey, bagus. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live kali ini. Kita dah berlangsung secara live lebih kurang 45 minit. Okey, dan kita jumpa lagi lah dalam sesi live yang akan datang. Okey, kalau saya nak buat. Ada saya Muhammad Ehsan ni, saya nak habis baru dia tanya soalan. Okey, saya ada jumpa counter invest bagi dividen 4 kali setahun. Dividen yield dia pun tinggi dalam 10%. Tapi balance float dia agak tinggi juga dalam 40%. Boleh invest ke? Boleh. Tengok quarter report dia okey ke tak. Okey, dan fokuslah beli saham tu ikut perancangannya. Okey. So fokus pada yang penting. Yang penting apa? Quarter report dia sentiasa untung, dividen yield dia tinggi, dividen dia bagi banyak. Okey, dan okey. Balance float tu boleh kita skip lah. Tapi kalau jumpa counter yang lebih bagus, pilihlah counter yang lebih bagus okey, alright. Ada satu lagi soalan, Muhammad Syarul Akmal. Saya dah nak balik tadi, nak tutup live, masuk pula soalan. Okey, alright. Salam tuan, macam mana nak tahu yang candle atau harga dah lepas apa BB? Kena tengok pada real time ke masih menunggu akaun RHB lulus? Yes, jawapannya kita tengok secara real time. Okey, kan kita ada mobile app, jadi kita boleh tengok last price. So last price tu, okey, kita ada upper band kan. So upper band ni mesti ada harga dia berapa. Kat sini mesti ada harga berapa, harga kat upper band tu. Contoh RM 0.600. Ni upper band. Jadi masa pasaran berlangsung, kita nak tengok last price dia. Last price dia ada kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. So kalau dia naik melepasi 60 sen, maksudnya dah terkeluar lah apa Bollinger Band. Bolehlah jual. So tengok harga, bukan tengok candle. Candle tu tengok dekat chart. Yang bila kita monitor saham, tengok harga, tengok last price dia kat mana. So macam itulah cara dia. Okey. Harapnya boleh faham Muhammad Syarul Akmal dan anda semua yang menonton secara live. Okey. Alright, so kalau anda suka dengan apa yang saya cuba buat untuk anda, menjawab soalan-soalan anda, klik like banyak-banyak. Okey, dan hopefully anda boleh share experience anda dalam sesi Q&A with Nizam Malik macam ni. Okey. Alright, insya-Allah saya doakan anda berjaya dalam saham. Okey, kalau anda beli saham dan masih lagi belum naik, masih lagi struggle, tak apa, sabar. Okey, jangan risau. InsyaAllah ada peluang lain, ada rezeki yang lain. Okey, jangan stres-stres sangat dalam saham ni. Okey, dan fokus kepada trading plan. Okey. Ada soalan lagi? Salam tuan, macam dekat mana saya boleh tengok pasar berlangsung melalui candlestick? Sekarang saya tengok dekat Q saja. Tengok Q sajalah. Tak perlu tengok candlestick. Nak tengok candlestick, tengok dekat RHB Trade Smart. Buka chart dekat RHB Trade Smart. Atau dekat smartphone kita boleh pakai KLSE Screener. Okey, siapa ni tanya soalan? Syafiq Salam. Dekat handphone boleh download satu apps, nama dia KLSE Screener. Okey, saya dah tulis dekat ruangan komen KLSE Screener. Ni saya boleh tulis ni KLSE Screener. Cantik kan? Nizam Malik tulis KLSE Screener. So, download apps ni, anda boleh tengok chart ataupun candlestick dekat phone anda. Okey, dan dia adalah untuk carta daily one je, dia real time update juga. Okey. Alright, so setakat ini sahaja untuk sesi live kali ini. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda join sesi Facebook live di Nizam Malik page petang ni pukul 2 petang. Kita akan ada kontes raya saham Mastery, di mana kita akan beri duit raya kepada 45 orang. 40 orang akan menang duit raya bernilai RM50. 5 orang akan menang duit raya bernilai RM200. So pastikan anda follow secara live petang ini pukul 2 petang di Nizam Malik page. Okay, so saya harap dapat bersama dengan anda dalam sesi live petang nanti. Okay, dan kita dapat meriahkan kita punya kontes mana. Kalau kita tonton ramai-ramai, seronok. Dan mana tahu anda juga terpilih untuk menang duit raya bernilai
RM50. Okay, alright, ataupun RM200. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang sekali lagi yang menonton secara live. Joyana, Henry, selamat Hari Raya Tuan Nizam, sekeluarga dan semua tim Saham Asri. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, tulus ikhlas dari hati saya. Okay, dan juga saya mewakili tim Saham Asri untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Okay, nanti kita sediakan video ucapan raya di Nizam Malik page dan juga dalam grup ini. Pastikan anda tonton dan klik like dan juga klik button share nanti. Okay, alright, sekian saja. All the best untuk anda semua. Salam ceria, salam sayang, salam positif. Okay, all the best dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Premier Saham Asri. Bye bye.